Iblis syaitan ini memang nak mendorong kita supaya kita ikut dia. Pengubatan Islam ini merujuk kepada kaedah sunnah yang Nabi ajar, iaitu pertama sekali bersumberkan Al-Quran yang mana tidak melanggar akidah. Pak Lam minat nak kumpul basikal-basikal klasik ni untuk masa depan anak-anak cucu ke depan. Setengah budak-budak dia tak tahu dah basikal klasik lama-lama ni. Sudah lama beberapa tahun tak naik. Saya pun gaya basikal okey macam. Happy lah. Linda sayang, tolong Mama. Tolong Mama sayang. Tahun saya cuba jadi ayah dia. Tapi bila saya nampak wajah dia, Ustaz, saya tak boleh lupa perbuatan isteri saya, Ustaz. Ibu cadang, Linda pergi jumpa dengan Bonda Wiwin. Dia dah buka pusat tahfiz untuk perempuan. Bonda rasa betul keputusan kita terima dia masuk ke sini. Kenapa ni? Budak bilik nombor 3 kena teriak. Ini bukan tempat kau faham tak? Demi kekuasaan Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua. Perjanjian syaitan. Kau jangan sentuh dia. Gangguan. Kewujudan makhluk gaib iaitu jin dan syaitan pada alam yang sama dengan manusia sememangnya tidak dapat dinafikan. Gangguan dan penyakit mistik ini membuktikan bahawa di sebalik alam manusia yang amat nyata, wujud alam gaib yang berpenghuni malah mampu memberi kesan terhadap kehidupan manusia. Sikap manusia takbur dan lalai mengingati Allah Subhanahu Wa Taala selain mengamalkan ilmu kurafat, ajaran songsang dan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam antara sebab berlaku serangan dan gangguan jin yang sentiasa dengki dengan manusia. Badannya sering berasa lemah dan perasaan juga mudah sedih. Eksekutif di tengah bandaraya Kuala Lumpur ini tidak menyangka rasa seperti ada benda bergerak di dalam badan, di atas kepala dan di dalam perut adalah antara jenis gangguan. Kini, Intan, bukan nama sebenar, mendapatkan rawatan perubatan Islam dengan Ustaz Halim Zakaria. Ini adalah tempat ketiga dia berubat setelah 5 tahun menahan sakit. Hampir pulih sebelum ini, namun akibat salah percaturan dek kerana nasihat ahli keluarga untuk berjumpa bomoh, membuatkan gangguan dialami semakin parah. Setiap hari, dia sering mengadu sakit kepala dan kerap mimpi buruk yang menakutkan. Mimpi mayat, mimpi jenazah yang berterusan. Lepas tu sakit di bahagian perut, sakit bahagian kepala tu, sakit dia sakit sangat. Kalau macam orang kata sakit migrain tu sekali, saya rasa sakit migrain tu 10 kali double. Sampai saya nak berdiri, saya akan jatuh. Saya nak berdiri, saya jatuh. Macam tu lah. Sakit dia tu, even makan painkiller ke, makan ubat tahan sakit yang paling kuat pun dia tak nak hilang. Waktu tu saya tahu saya dah kena gangguan. Tapi semuanya bermula daripada mimpi.
Sebelum memilih perubatan Islam, Intan pernah beberapa kali bertemu pakar kesihatan di hospital dan mendapatkan CT scan. Namun jawapan yang diterima adalah dia dalam keadaan sihat. Dari situ dia beralih kepada perubatan Islam. Intan pernah mendapatkan rawatan sebelum ini. Namun akibat PKP, dia tidak dapat meneruskan rawatan. Inna ja'alna ma'ala al-arad zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Pendakwah bebas berasal dari Taiping, Perak yang juga pengerusi Persatuan Ilaj Syar'i dan Pengubatan Islam di bawah seliaan JAKIM, Ustaz Abdul Halim Zakaria berpengalaman lebih 20 tahun dalam mengubati pesakit yang terkena pelbagai jenis gangguan. Panggil dengan kawan sekali lah. Ya. Sihir ini sama ada orang hantar kepada kita ataupun kita menyihir diri kita. Okey, maksud dia macam ni. Sebagai contoh, ada di kalangan kita ni yang pergi berubat di tempat yang salah. Ya, kita pergi jumpa bomoh lah. Kemudian bomoh tu bagi kita pakai susuk. Jadi secara tak langsung kita menyihir diri kita. Kerana apa? Dia menyebabkan penglibatan syaitan. Jadi syaitan tu ada dengan dia dekat sebab dia pakai tadi. Jadi maknanya bila dia ada, maka dia sudah ada teman. Itu maksud dia menyihir diri dia. Di awal sesi rawatan, Ustaz Halim ada bertanyakan kepada Intan jika dia ada bermusuh di tempat kerja. Namun dia tidak menyangka cinta yang tidak dibalas di tempat kerja menjadi punca. Ugutan yang disangka gurauan oleh Intan yang dia akan disihir menjadi titik tolak sakit yang dialami. Sebelum saya jumpa dengan perawat ni, saya dikenalkan oleh saudara saya oleh perawat yang lain yang dikatakan perawat Islam, tapi malangnya dia bukan perawat. Dia mengaku sebagai perawat Islam, tapi dia sebenarnya datang tambahkan sihir tu kat saya. So macam bertubilah saya kena. Setiap mana ada orang kata deal lah, orang kata kan, perjanjian tadi, maknanya dia mesti nak, sebab apa? Iblis syaitan ini memang nak mendorong kita supaya kita ikut dia. Dia bagi, Allah Ta'ala bagi menzahirkan dia sebab takdir Allah ni. Allah nak uji iman kita ni. Sebab dalam surah Fatih ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwa. Allah sebut syaitan ini musuh kamu, maka kena jadikan dia musuh. Jadi bila mana kita pergi, makna kita sudah jadi sekutu dengan dia, dan dia sebenarnya nak memperbodoh-perbodohkan kita agar kita apa? Kita jadi orang yang sesat. Penyakit mistik sememangnya amat membimbangkan manusia kerana ia membabitkan serangan daripada makhluk alam gaib yang tidak dapat dilihat manusia. Lebih membimbangkan, serangan makhluk halus ini menyebabkan berlaku kecederaan, kesakitan dan gangguan yang tidak dapat dikesan atau dirawat melalui perubatan moden. Garam, lada hitam dan 5 purut antara bahan utama yang digunakan dalam rawatan Islam. Jadi pengubatan Islam ini merujuk kepada kaedah sunnah yang Nabi ajar, iaitu pertama sekali bersumberkan Al-Quran. Lepas itu sunnah Nabi yang mana tidak melanggar akidah, terutama sekali. Itu paling penting. Itu barulah dinamakan pengubatan Islam. Amalan pengubatan Islam adalah suatu ikhtiar penyembuhan penyakit jasmani dan rohani oleh seorang Islam yang mahir dalam kaedah rawatan Islam dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis serta menggunakan kaedah atau bahan yang dibenarkan syarak. Sebahagian penyakit berbentuk jasmani boleh dirujuk terus ke hospital untuk rawatan. Tetapi bagi penyakit rohani, lazimnya tiada rawatan disediakan di klinik atau hospital. Oleh itu, penggunaan ayat suci Al-Quran dan doa dalam rawatan Islam dilihat sebagai usaha dalam menyembuhkan penyakit.
Memang ada ganggu rutin harian sebab saya tak boleh nak fokus kerja. Orang akan tiba-tiba jadi pada suka jadi benci. Kadang-kadang tengok muka pun rasa macam suram, kusam. Dia buat sampai ke tahap macam tu. Itulah sampai sekarang ni kalau saya nak bekerja pun saya kena ambil kerja yang ringan-ringan. Saya tak boleh buat kerja yang melibatkan benda yang berat sebab bila dah sakit kepala kita tak boleh nak fokus. Itulah isu dia sebab dia sakit dia berpindah randah. Bukannya sakit kepala je, kejap sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, sakit tangan, sakit belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam mengajar umatnya untuk kembali kepada Allah dalam setiap ujian, musibah dan penyakit. Kita juga dituntut untuk berikhtiar mengeluarkan diri daripada sebarang kesulitan yang dihadapi serta tidak berpeluk tubuh. Okey, pertama kita kembali pada Allah. Kembali pada Allah, maka redha dan meredailah. Redha dan meredai apa yang kita berlaku, kemudian ikhtiar kita. Ikhtiar ni ada dua lah. Pergi cek dulu doktor semua, hospital kata tak ada penyakit, maka dia pasti kita pergi pada complementary lah, alternatif. Ada masa kita boleh build up kita punya rohani kita melalui dia panggil psycho-spiritual, melalui amalan zikir, amalan baca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan juga hadis. Mampu kita buat, okey. Ada orang macam tadi Intan dia tak mampu nak baca. Jadi dia perlu khidmat pakar untuk merawat, membantu dia, bimbing dia. Okey. Intan rasa apa? Nak muntah? So saya sentiasa kena biasakan diri saya kena dengan zikir. So dalam masa yang sama saya kena macam Ustaz Halim katalah, kena tauhid kena kuatlah. Apa pun kena pegangan agama tu kena kuat. Yang Intan cakap tadi, apa ni 3 foto, ikan dia ibu lah. Boleh top up dalam Kelsai. Untuk tujuan pertama sekali untuk minum. Saka ni iaitu penyakit yang dikaitkan dengan syaitan dan juga iblis ataupun jin yang mana digunakan sama ada perjanjian ke ataupun digunakan untuk satu-satu tujuan. Rata-rata dia akan efek balik keluarga sebab dia sebenarnya nak bebas, tapi dia tak ada laluan, tak tahu macam mana kaedah dia sebab yang mempunyai tuan dia tu, yang dia berjanji tu dah meninggal dunia. Berasal dari Sabah, Eva bukan nama sebenar antara pesakit Ustaz Halim Zakaria yang telah beberapa kali mendapatkan rawatan. 4 tahun menderita sakit yang tiada penghujungnya. Dia yang berusia 35 tahun sering bermimpi binatang berbisa dan mengadu sakit kepala. Saya selalu dapat simptom macam saya kerap mimpi ular, banyak kali mimpi ular kan. Ular banyak, ular hitam, ular hijau. Ular hijau tu lah pernah gigit tangan saya lah macam tu. Saya rasa macam benda tu ada mengalir lah dekat lengan saya. Lepas saya dari mimpi ular tu, 2 hari lepas tu saya sakit demam lah. Lepas tu pun saya selalu sakit belakang. Lepas asar saya selalu sakit kepala. Pekerja sebuah pusat spa di Kajang ini kerap mengalami gangguan bermula tengah malam sekitar jam 1 hingga 2 pagi. Ifa yang sukar tidur di waktu malam sering merasakan ada kelibat hitam melihat ke arahnya. Saya fikir tak ada fikir saka ke apa, saya fikir ke ada orang kenakan saya ke, apa macam tu ke. Saka tu tak tahu jugalah kan. Saya hanya berubat sekali je. Dia kata ada gangguan inilah, gangguan macam dari keturunan lah, tak tahu saya. Dia cakap macam tu lah. Perkataan yang diambil dari Jawa, iaitu pusaka, adalah perkara yang merujuk kepada warisan. Ia turut merujuk kepada sejenis makhluk halus dari golongan jin dan syaitan yang dipelihara bagi tujuan memelihara diri.
Ia diwarisi turun-temurun oleh waris walaupun tanpa pengetahuan mereka. Kebiasaannya, saka ini perlu dijaga dan dijamu sesuai menurut persetujuan tuan asalnya. Dia dikaitkan saka ni iaitu penyakit yang dikaitkan dengan syaitan dan juga iblis ataupun jin yang mana digunakan sama ada perjanjian ke ataupun digunakan untuk satu-satu tujuan. Contohnya orang dahulu dia macam yang saya cakap tadi dalam kes yang filem yang nak buat ni kan, dia dah berjanji kan untuk tujuan nak dapatkan surat. Kata-kata dia akan efek balik keluarga sebab dia sebenarnya nak bebas. Tapi dia tak ada laluan, tak tahu macam mana kaedah dia sebab yang mempunyai tuan dia tu, yang dia berjanji tu dah meninggal dunia. Persoalan yang sering timbul adalah bagaimana saka ini diwarisi. Waris biasanya mewarisi atas kerelaan hati dalam keadaan sedar dan diterangkan kegunaan ilmu serta pantang larang serta ritual pemujaan. Saka juga boleh diwarisi melalui penyerahan barang simbolik seperti keris, pedang, cincin dan juga alat perbomohan seperti bekas kemenyan, tangkal serta azimat. Saka juga boleh diwarisi melalui mimpi. Contohnya mimpi diajar membaca mantra tertentu dalam mimpi tersebut. Ia juga mampu diwarisi melalui genetik atau darah. Menurut Ustaz Halim, biasanya jika pemilik berdarah O, ia mudah turun kepada anak atau waris yang mempunyai darah jenis sama. Orang Melayu faham bahawa tadilah bila sebut saka ni adalah warisan keturunan, tapi sebenarnya adalah salah. Salah kaedah meletakkan iaitu dalam konteks kita akidah kita. Kita tidak boleh taksub mengatakan oh ni saka. Walaupun benar ciri-ciri tadi Ustaz buat dah. Genetik, tadi ada perjanjian, tadi tidak mustahil. Tetapi kalau kita kuat, kita tak kena. Gangguan yang dihadapi ini bukan sahaja memberi kesan jangka panjang terhadap emosi dan rohani pesakit. Ia juga turut memberi kesan fizikal dan spiritual. Selain mengganggu rutin harian mereka yang terkena gangguan, ia juga boleh membawa kematian. Umat Islam digalak menguatkan diri dengan mengamalkan bacaan Al-Quran, zikir dan berdoa agar ia dapat menjadi pelindung diri dan ahli keluarga daripada sebarang gangguan, terutama jin dan syaitan. Jadi maknanya sama juga orang yang kena ni untuk selamat, salah satu daripadanya kena buat ikifarah. Kadang-kadang dia berubat sana berubat sini, tak juga selesai. Antaranya sedekah. Kena banyak kifarah. Dengan niat, ya Allah sembuhkan dengan sedekah aku ini, menyembuhkan penyakit aku. Saka telah meninggalkan impak sangat besar dan meluas dalam kehidupan manusia, sama ada fizikal, spiritual, keagamaan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Sebagai umat Islam, kita diingatkan agar tidak mudah terpengaruh atau melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam kerana ia perbuatan syirik. Al-Quran dan hadis satu-satunya panduan hidup bagi orang Islam. Mama, Linda datang, Mama. Linda datang selamatkan Mama. Saksikan naskah pembukaan tahun 2024, Anak Perjanjian Syaitan 2 di pawagam berdekatan anda sekarang. Nah, bapak balik kerja, tang-tang duk belajar kayu lah. Tu pun masa tu berebut dengan kakak dengan abang-abang semua lah berebut. Dulu kalau naik basikal tu nak pergi jauh tu, bapak bawa ni duduk atas pelantang tu, 2 orang alas belakang. Kalau kawasan dekat-dekat ni, 2 orang duduk atas pelantang tu, yang seorang ni duduk atas galang tengah. Memang sakit, seksa sangat lah orang kata. Jalannya pasal rela jugalah walau sakit pun. Nak ikut bapaknya pasal.
Setiap kali mendengar lagu Hidup Sederhana, dendangan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, pastinya lirik basikal tua terus meniti di bibir, menyanyikan lagu yang sentiasa malar hijau itu. Pada ketika itu, basikal menjadi antara kenderaan utama masyarakat tempatan, baik tua mahupun muda, untuk ke mana sahaja, tidak kira dekat atau jauh. Tidak dinafikan, basikal klasik memiliki nilai estetika yang sukar diungkapkan. Sehingga kini, Pak Lang Ji masih setia mengayuh basikal tua. Dalam hatinya, berbasikal dari kecil sehingga menjangkau usia emas, mencipta memori yang sukar dilupakan. Sebut saja Pak Lang Ji, pasti yang terlintas di fikiran penduduk Sungai Dua Pulau Pinang adalah pemilik koleksi basikal klasik Ahmad Fauzi Ismail. Deretan puluhan basikal tua milik Pak Lang Ji mudah dilihat dari rumahnya berdekatan tepi jalan raya utama belakang tol Sungai Dua. Basikal mula diperkenalkan pada abad ke-19 di Eropah, telah berevolusi dari basikal yang tidak berpedal dan berantai kepada basikal yang lebih selamat serta canggih seperti yang ada pada masa kini. Bila tengok je koleksi-koleksi basikal klasik macam ni, mesti anda mengimbau balik nostalgia zaman kecil-kecil dulu kan. Mungkin terutamanya yang lelaki lah kot kan. Sebabnya bila naik basikal, terutama basikal yang berpalang. Kita ingat masa kecil-kecil kayuh dengan kawan-kawan, masuk dekat bawah palang. Lepas tu mungkin ada juga yang nak juga duduk tapi kena kayuh satu kaki. Itu mungkin antara memori-memori yang anda boleh ingatlah masa zaman kecil-kecil dahulu. So kalau anda lihat kat sini, sebenarnya ini adalah antara koleksi-koleksi yang telah dikumpul oleh Pak Lang Ji sejak 2019 sehingga 2023 ni. Ada lebih kurang 45 model basikal klasik dari pelbagai era. Ada 30-an, 50-an, 60-an, 70-an dan 80-an lah. Itu yang lama. Kalau yang moden pun ada. Tapi yang lama ni yang sebenarnya memberi menarik perhatian Pak Lang untuk membeli dan mengumpul koleksi-koleksi ini. Basikal jenama Hercules buatan England ini sudah 40 tahun menjadi peneman Pak Lang Ji. Dibeli dengan harga RM160 pada tahun 1974. Basikal berpalang condong dengan saiz rangka 26 inci menjadi basikal pertama dibeli dengan hasil titik peluh sendiri. Terdapat beberapa bahagian yang sudah mereput dan diganti seperti rantai, tiup tayar dan lampu. Antara keunikan basikal ini, locengnya berada di bahagian tayar. Ia akan berbunyi sebaik bergeser dengan tayar ketika dikayuh. Pak Lang sejak nak beli basikal tu, Pak Lang buat kerja kampung lah kan. Buat kerja kampung. Tak kira lah kerja apa pun Pak Lang dia buat lah. Balik kerja sekolah rendah tu pergi buat sawah lah. Tolong-tolong orang buat ni ke, orang tahu semai padi ke, itu ke ni padi ke apa ke tu. Kumpul-kumpul tak tahu pun cari ikan joy ke apa ke, ikan benang lah. Kan janji dapat duit untuk kumpul untuk beli basikal tu, sampailah Pak Lang kumpul duit tu dah cukup, orang tak cukup dengan harga dia. Pak Lang beli ada setahun, mungkin 2 tahun lebih kot baru Pak Lang beli basikal tu lah. Masa hari nak pergi beli tu orang kata tak terkata lah yang gembira sangat lah orang kata kan boleh dapat basikal ni hari tu. Balik tu orang kata yang tak dapat tidur lah 2 kali tengok basikal tu sajalah orang kata. Orang dah minat orang kata kan. Tambah-tambah orang kata hari raya pula kan. Boleh masuk ke kampung. Basikal tu pergi rumah orang. Raya. Sebelum memiliki basikal sendiri, basikal tua milik arwah ayah menjadi rebutan Pak Lang Ji 4 beradik. Basikal antik dengan palang mendatar digunakan ayahnya untuk mencari rezeki
mengangkut daun nipah dan padi. Dengan basikal ini juga, arwah ayahnya menghantar dan menjemput Pak Langji di sekolah. Di bahagian belakang inilah Pak Langji duduk memeluk pinggang sang ayah. Pasal tua besar mana. Saya 28, bapak balik kerja, petang-petang duk belajar kayu lah. Tu pun masa tu berebut dengan kakak dengan abang-abang semua lah berebut. Dah pergi lihat pergi tanah sat, lagi pergi lihat tanah api naik sat, kawan naik tu. Bila belajar naik kot galang tu, kata jatuh luka lah nak belajar naik tu kan. Memang susah lah pasal nak naik dulu ni. Dia ada galang tengah, dia ada cara dia naik. Macam-macam tu. Itu nak dapat naik dengan bapak pun orang kata. Tengoklah, belah petang bapak balik kerja tu, baru boleh naik bawa pergi kedai kopi ke, kedai barang beli ke. Dulu kalau naik basikal tu, kalau dua orang tu, kalau nak pergi jauh tu, bapak bawa ni duduk atas pelantang tu, dua orang alas belakang. Kan? Bapak duduk kayu, dua orang duduk atas pelantang belakang tu. Kalau kawasan dekat-dekat ni, dua orang duduk atas pelantang tu, yang seorang ni duduk atas galang tengah. Yang tu lah. Kita budak-budak memang duduk mengangkang lah. Tu. Memang sakit, saya sangat lah orang kata. Pasal nak duduk belakang. Pertama-tama lagi duduk atas galang tu. Jalannya pasal rela jugalah walau sakit pun. Nak ikut bapaknya pasal. Seminggu sekali, warga emas 63 tahun ini memeriksa koleksinya. Setakat hari ini, semua basikal Pak Langji masih boleh ditunggang pada bila-bila masa. Penyelenggaraan dilakukan sendiri, cuma sesekali dihantar ke bengkel rakan sekiranya memerlukan baik pulih yang besar. Berbanding masa dahulu, komponen alat ganti lebih mudah dicari dan murah. Basikal klasik yang lama ni kalau kita nampaklah berat kan, tapi bila kita kayuh dia tu dia lajak pi. Basikal Pak Lang ni Pak Lang terbuka untuk semua penduduk Pulau Pinang ke mana luar kawasan pun nak ambil boleh ambil. Pak Lang terbuka nak buat dekor raya ke, masa kenuri ke, nak buat kayuhan kenuri ke, majlis apa pun boleh. Mailah ambil rumah Pak Lang. Pak Lang bagi sentiasa ni Pak Lang bagi. Kalau dia orang nak ambil dengan suruh Pak Lang cari lori, Pak Lang cuma Pak Lang cas duit lori saja. Apa-apa masih basikal Pak Lang buat masalah ni, kalau nak sewa apa pun, pulang tabung masjid lah, Pak Lang tak ambil tu. Untuk penyelenggaraan tu, apa beli barang-barang tu, maintenance dia, Pak Lang ada cara pendapatan lain dah. Pak Lang memang berhajat sangat. Tapi ni duit tu teruskan masuk tabung masjid. Okay. Pagi ini, dia dikunjungi Aisyah Hashim, seorang ahli kelab basikal klasik Pulau Pinang. Tujuannya adalah merisik koleksi basikal Pak Langji untuk digunakan dalam perarakan pengantin tengah hari nanti. Pak Lang, kita nak tambah. Tadi minta 15 kan? Ya. So, saya nak tambah lagi 10. Boleh, ya, boleh. Kalau Pak Lang nak bagi lebih pun boleh ke? Ya. Kita tengok ini. Ini Pak Lang bagi satu. Ini. Pak Lang minat nak kumpul basikal-basikal klasik ni untuk masa depan anak-anak cucu ke depan. Kan? Yang setengah budak-budak dia tak tahu dah basikal klasik lama-lama ni. Tu Pak Lang minat-minat balik sini. Nak simpan balik basikal klasik ni. Basikal ni itulah Pak Lang suka buat apa kayuhan setiap bulan ke. Apa ada cuti-cuti Pak Lang buat kayuhan basikal ni lah. Bila orang kata apa, penyelenggaraan dia tu sentiasa elok. Kan? Bila orang kata apa, angin pun kita duk pam sentiasa. Kalau apa yang setiap bunyi rantai tak elok, kita boleh cekang balik, apa semua itulah. Kalau basikal tu kalau kita ada biar kalau seminggu tak tengok angin dia tayar lah ni, tayar dia orang kata apa, tak tahan lama. Bila ni dia Mekah tu dia cepat pecah lah. Sebanyak 25 buah basikal pelbagai saiz akan dibawa ke Sungai Puyu Butterworth sebelum jam 11 pagi. Basikal klasik berwarna merah ini bakal ditunggang pasangan mempelai nanti. Menjadi simbol kenangan pasangan pengantin di hari bahagia. Kalau kayuh di kawasan Benang ni, dia kita rasa segar dengan suasana hijau, tengok orang duk buat bendang, orang ada yang duk mancing pun ada. Jadi dia hilang stres kita tu. Teringgi malam semua, mau naik basikal, mau naik basikal. Saja ada duduk rumah pun tak buat apa. Simbang-simbang kawan dekat, happy, macam tenaga, macam exercise.
Hujan lebat sejak jam 2 pagi tadi mula menunjukkan tanda-tanda reda. Rintik-rintik hujan masih jelas, namun kawasan rumah Pak Langji telah mula dikunjungi peserta kayuhan. Pagi ini, acara kayuhan basikal klasik akan dimulakan di belakang rumahnya. Lebih 20 peserta terdiri daripada keluarga dan ahli kelab basikal klasik Butterworth mengenakan pakaian tradisi zaman dahulu, berkain batik dan berbaju kurung. Malah ada yang datang beratus kilometer bersama-sama memeriahkan kayuhan santai hari ini. Muhammad Khairil Nashrik, seperti biasa ringan tulang membantu Pak Langji menyelenggara basikal-basikal yang akan digunakan sebentar lagi. Lelaki 40-an ini sudah beberapa kali menyertai kayuhan santai bersama Pak Langji. Basikal vintage The 7-Up hitam ini menjadi kegemarannya. Untuk kayuhan dengan basikal klasik ni, saya akan gunakan basikal Palang ni sebab basikal dia tu lain sikit daripada yang lain. Sebab dia import daripada luar negara kan. So bila kayuh tu rasa puas lah kayuh basikal luar negara ni kan. Dia punya kayuhan dia tu rasa selesa. Mula-mula rasa kekok, tapi bila lama-kelamaan duduk ikut program dengan Pak Langji, memang rasa memang selesa dah kayuh basikal untuk jantan, basikal lelaki tu. Yang tu tetap kena dengan mata dan jiwa saya bila kayuh tu. Memang tak tahu, memang minat basikal tu. Okey, stand by. Kita akan gerak kayuh basikal klasik 2023 akan bergerak sekarang. Kayuhan santai sejauh 5 km ini mengelilingi kawasan padi menghijau, saujana mata memandang. Hari ini Pak Langji mengemudi basikal dipercayai dikeluarkan pada tahun 30-an oleh syarikat Royal Enfield. Berusia 1 abad, basikal ini baru dimiliki Pak Langji 8 bulan lalu. Basikal ni masa tu Pak Lang beli kat kawan kat Penaga lah. Dia kata, dia telefon Pak Lang nakkan basikal ni. Dia kata ada suji lain daripada yang lain. Pak Lang kata, bolehlah jugalah. Bila Pak Lang pergi tengok tu berkenan, Pak Lang beli pun dalam 300 lebih. Dia ada rosak-rosak, Pak Lang repair balik lah. Pak Lang yang tukang tu, tayar dia semua hari tu memang tak boleh pakai. Tu ring dia apa semua dah karat rumput dah. Kong, ada orang panggil kong lah. Bukan ring, orang panggil kong. Orang sini panggil kong lah kan. Itu Pak Lang ni baik. Tukang lah. Tapi banyak kan barang dia banyak ori lah. Kelebihan bagi lain dari yang lain kita pergi nampak. Orang kata apa, dia nombor plate dia apa dah. Nombor basikal. Yang tu nombor basikal tu original dia punya lah. IS79. Basikal dulu dia kata ada nombor plate dulu ni. Lepas dah Penang buatan ni dia kena pakai nombor plate dulu. Dulu memang Pak Lang tak tahu basikal dia ingat ada nombor plate tu apa kan. Tapi bila tanya-tanya orang lama, dia kata memang kalau nak pergi daripada seberang ni nak pergi Penang, dia kata nak pergi Pulau Pinang, dia kata memang ada nombor plate tu. Kalau nak naik feri, dulu naik feri. Aktiviti bersama komuniti sebegini giat dianjurkan Pak Langji dari tahun 2019 lagi, sejak mula menjadi pengumpul tegar basikal berestetika tinggi ini. Sambutan dan sokongan masyarakat setempat tidak pernah hambar. Malah keseronokannya turut dikongsi penduduk dari pelbagai latar belakang dan bangsa. Kalau kayuh di kawasan Bendang ni, kita rasa segar dengan suasana hijau, dengan tengok orang duk buat bendang, orang ada yang duk mancing pun ada. Jadi dia hilang stres kita tu. Kalau kita kerja sehari, main kayu basikal di kawasan Bendang ni memang hilang stres lah. Awal-awal dah bangkit lah, sudah sampai di sini. Teringin malam semua, mau naik basikal, mau naik basikal. Saja dah duduk rumah pun tak buat apa. Simbang-simbang kawan dekat, happy, macam tenaga, macam exercise. Sudah lama beberapa tahun tak naik. Saya pun gayung basikal okey macam. Ini lagi senang nak gayung goyang-goyang, nak gayung happy lah. Menurut Pak Langji, pada 2022, dia pernah berkayuh secara solo dari Sungai Dua Pulau Pinang ke Pantai Merdeka, Kuala Muda, Kedah. Perjalanan sejauh 70 km pergi dan balik itu mengambil masa 6 jam bermula jam 9 pagi. Walaupun penat terasa, Pak Langji mengakui perjalanan itu memberi satu pengalaman baharu dalam diary hidup yang boleh diceritakan kepada anak cucu. Dengan basikal saiz 28,
Bila sampai satu kedai kopi Pak Lang singgah, dia orang tanya, mai pada mana? Pak Lang kata pada Sungai Dua. Dia kata, nak pergi mana? Pergi Pantai Merdeka. Pasal apa sampai jom sangat, dia orang kata, ni larat kan? InsyaAllah larat lah, kita cuba juga kata. Itu memang, orang kata, letih lah juga orang kata kan. Tapi dah hajat nak try juga tu kayu. Pantai Merdeka tu orang kata. Kayu lah sampai Pantai Merdeka. Bila balik tu, bila ingat, nak sampai, bila sampai ni orang kata. Berhenti banyak kali lah juga. Hari ini dalam sejarah, bagi pasangan pengantin Nurtasha Emiliana Kamsul dan Muhammad Firdaus Abdul Manaf berarak dengan basikal klasik. Lebih 25 buah basikal tua milik Pak Lang Ji mengiringi pasangan mempelai sejauh 2 km sebelum disambut keluarga di pekarangan rumah pengantin perempuan. Kelainan permulaan acara tengah hari ini menggamit tumpuan para tetamu yang hadir. Pengalaman dia hari ni seronok, happy, tak pernah lagi buat. Rasa macam dia mencabar tapi dia seronok lah. Sebab ramai pula kan dengan kawan-kawan, dengan jiran semua. Seronok lah hari ni, pengalaman luar biasa. Mula-mula nak bawa tu rasa yakin boleh bawa tapi ruas-ruas sikit lah. Kita tak pernah lagi pakai pakaian macam ni bawa orang. Atau tadi rasa terharu juga. Mula-mula tu masa sengit-sengit sikit. Lepas tu 2-3 kali try bawa, alhamdulillah boleh. Basikal Postman Jepun ini dibeli pada 2019 dengan harga RM250. Ia menjadi antara koleksi terawal Pak Lang Ji sejak berkecimpung di dalam hobi vintage. Dengan pendapatan sampingan sebagai penggali kubur, Pak Lang Ji mengumpul wang sedikit demi sedikit untuk mendapatkan koleksi basikal klasik dari seluruh negara. Yang Pak Lang minat sangat basikal Postman Jepun ni. Kalau Postman Malaysia lagi minat kan, tapi payah dah dapat lah basikal Postman Malaysia pun. Tayar dia Pak Lang memang asal lagi. Dia tiup dalam dia tu, tiup orang kata pakai jenis lama lagi. Pam dia nak pam dia tu kena pakai khasnya untuk pam dia kan. Tak serupa dengan basikal-basikal klasik yang ada lah. Dia dah tukar tayar dalam dia lain. Yang ni memang orang kata tiup lama lagi. Khas. Dia ada satu kepala dia lain pula. Dia ada tu tiup dalam lain asin. Tiup getah dia tu asin. Yang ni dia angin dia lambat sikit keluar. Yang ni dia lain sikit. Yang ni. Ya, tapi dia tak boleh tak tengah panas dia pula yang ni. Dia bila tak tengah panas basikal ni tiup dia tu dia akan cayak. Sebelum dibawa ke lokasi perarakan pengantin, Pak Lang Ji memastikan basikal berfungsi dengan baik. Tambahan pula, ia akan dikendalikan pasangan pengantin yang menjadi watak utama majlis hari ini. Meski terdapat pertambahan jumlah basikal pada waktu akhir, Pak Lang Ji dapat menyediakan tepat pada waktu kerana rutin penyelenggaraan yang berterusan. Alhamdulillah lah. Sebab saya pun terima kasih juga kat Pak Lang sebab grup Pak Lang pun ramai yang bagi komitmen kan. Yang tuan rumah pun tiba-tiba je yang budak-budak kampung ni pun happy dapat tengok basikal klasik ni. Perarakan yang meriah lah hari ni. Sebelum tu kami cuma rancang dalam 25 orang. Tapi dah start dari program ni nak jalan, tiba-tiba tu ada lagi yang nak join kan. Okay, saya minta maaf lah siapa yang tak dapat basikal tu kan. Sebab mereka pun tengok seronok nak naik basikal ni. Tapi tak dapat naik sebab basikal dah ambil cukup-cukup untuk yang nak buat perarakan kayuhan basikal klasik je. Basikal Pak Lang ni ada banyak orang offer beli kan. Baru hari tu Pak Lang dapat sebiji basikal tu kawan main rumah dia nak basikal saiz 28. Kan. Pak Lang kata, Pak Lang tak jual lah ni. Pak Lang duk kumpul-kumpul lagi. Nak beli lagi ada kata. Tapi dia kata dia minta. Dia kata bila dia nak pergi surau ke apa orang dia, Pak Lang jual lah juga kat dia saiz tu. Pak Lang kata memang paling mahal Pak Lang beli. Pak Lang kata memang 1,000. Tapi dia kata tak apalah Pak Lang 1,000 apa saya ambil dia kata. Tapi bila dia beli tu Pak Lang 3 malam tak dapat lena, tak dapat tidur. Pak Lang sayang pasal apa lah pergi jual dekat dia. Pasal tu alhamdulillah dia jaga elok lah kan. Pak Lang kadang-kadang Pak Lang lalu tu memang Pak Lang tengoklah dia dah tu kan. Bila kadang-kadang dia nak mai juga rumah dia kata tak apa. Pasal tu elok lagi dia kata tak apa insya-Allah dia kata. Kalau saya tak mau pakai balik saya minta kat Pak Lang balik dia kata betul.
Walau pernah ditawarkan harga ribuan ringgit, Pak Langji tekad untuk tidak melepaskan basikal tuanya kepada orang lain. Meski suatu hari nanti akan meninggalkan dunia ini, Pak Lang berharap agar koleksi basikal tuanya akan terus dipelihara oleh cucu cicit. Pak Lang kayu join kelab basikal ni dapat orang kawan-kawan ramai. Sahabat-sahabat yang ramai, memang ramailah sahabat. Tak kira tua muda apa semua memang sehati sejiwa dengan basikal klasik ni. Yang korang pergi mana-mana pun, kita pergi mana-mana pun, kalau jadi apa-apa pun tak ada masalah lah. Lagi satu orang dapat dia punya, dia pegang, dia kata lah ni satu basikal 1 juta sahabat. Alhamdulillah Pak Lang minta kalau doa Pak Lang ni bagilah biar kesihatan Pak Lang sihat, apa tubuh badan Pak Lang dapat join lagi tiap-tiap kayuhan di mana-mana, itulah hajat Pak Lang.